Bertemu kembali dalam channel Jari Jemari Alia. Apa khabar murid-murid? Diharapkan sentiasa sihat dan dapat menjalani ibadah puasa dengan sebaiknya. Pada hari ini, cikgu akan berkongsi satu lagi tips kesihatan, iaitu perlukah kita bersahur? Jom dengar dan ikuti perbincangan seterusnya. Sepanjang bulan Ramadan, masyarakat Islam perlu menahan lapar dan dahaga untuk tempoh lebih 12 jam sehari, bermula dari terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Oleh itu, waktu bersahur merupakan tempoh penting yang perlu digunakan sebaik mungkin untuk memastikan badan kekal bertenaga sepanjang hari. Jadi, amalan bersahur bukan sekadar untuk membekalkan tenaga, namun lebih daripada itu, iaitu merupakan sunnah yang disarankan dalam agama. Baiklah murid-murid, di sini ada satu persoalan, iaitu perlukah kita bersahur? Mari kita lihat, manakah yang paling tepat? A. Tak perlu bersahur. B. Perlu bersahur dan boleh makan makanan berat. C. Perlu bersahur tapi makan sikit sahaja. D. Perlu bersahur tapi elak makan makanan yang masin dan berkafein. Jadi, manakah satu pilihan murid-murid yang boleh memberikan kebaikan sehinggalah tamat waktu berpuasa? Baiklah murid-murid, mari kita lihat jawapan A. Mengapa perlu bersahur? Jawapan A tadi dikatakan tidak perlu bersahur. Ini disebabkan oleh kerana telah makan sekitar jam 12.30 malam sehingga pukul 3 pagi. Jadi antara menu yang telah dimakan seperti mi goreng, pizza, roti canai dan burger. Baiklah murid-murid, makanan-makanan ini adakah sesuai ketika kita berpuasa? Baik, kita tengok kesannya. Kesannya, badan mudah letih dan pedih ulu hati. Ini kerana tidur dalam keadaan perut kenyang. Baiklah murid-murid, mari kita lihat jawapan kumpulan B pula, iaitu perlu bersahur dengan makan makanan yang berat, di mana mereka makan awal pagi, iaitu bersahur pada pukul 5 pagi. Contoh menu yang diambil ialah mi goreng, nasi berlauk, roti putih, donat dan lain-lain. Semua jenis makanan ini adalah makanan yang berat. Okey, apakah kesan kepada kita? Kesannya, murid-murid cepat berasa lapar dan juga kandungan gula dalam darah naik. Ini disebabkan oleh insulin yang sepatutnya bertugas menukarkan gula kepada tenaga tidak lagi bertugas
menukarkan gula kepada tenaga tetapi disimpan menjadi lemak, maka ini adalah punca seseorang itu menjadi gemuk ataupun berlebihan berat badan. Selain itu, nasi merupakan makanan ruji bagi kebanyakan rakyat Malaysia. Maka, nasi menjadi pilihan ramai untuk mengalas perut ketika bersahur. Namun, sebaiknya elakkan pengambilan nasi. Ini kerana pada waktu sahur ataupun paling tidak hadkan saiz hidangan nasi anda. Ini kerana nasi mudah dicerna dan boleh menyebabkan anda lebih cepat kehabisan tenaga. Keadaan tersebut pasti akan membuatkan anda berasa cepat lapar. Seterusnya, mari kita lihat pula jawapan kumpulan C. Adakah perlu bersahur? Perlu bersahur, tetapi makan sedikit sahaja. Makan pada pukul 5 pagi untuk bersahur. Contoh makanan ataupun menu bersahur ialah makan biskut. Apakah kesannya kepada kita, murid? Sudah tentu tidak cukup protein, maka kita mudah terasa lapar dan letih. Tetapi akan makan banyak ketika waktu berbuka puasa dan cepat naik berat badan 3 hingga 4 kilo selepas hari raya nanti. Kumpulan C ni adalah kumpulan yang ingin berdiet sebenarnya. Jadi, mereka ingat dengan cara ini, dia boleh kurus. Jadi, murid-murid fikirkan, adakah kumpulan C ini sesuai untuk murid-murid? Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula kumpulan D. Adakah perlu bersahur? Kumpulan D mengatakan perlu bersahur, tapi ketika bersahur elakkan makan makanan banyak garam dan juga minuman berkafein. Contoh krepek, potato ataupun minuman berkafein seperti kopi. Mengapa makanan ini perlu dielakkan oleh kumpulan D? Ini kerana kelebihan makan makanan tinggi garam menyebabkan kita akan cepat dahaga. Kemudian, jika minuman berkafein pula seperti kopi dikatakan bersifat diuretik dan akan cepat dicerna. Lebih cepat kita akan cepat kekurangan air kerana kerap kencing. Jadi, murid-murid elakkan makanan seperti ini dan juga minuman berkafein ketika bersahur. Selain itu, menurut kumpulan D, ketika bersahur, bolehlah dalam pukul 5 pagi. Antara menu seperti fokuskan kepada makanan fiber seperti buah-buahan, sayur-sayuran, oat dan protein seperti dalam gambar yang dipaparkan. Kesannya ialah dapat membantu
mengawal tahap kolesterol dan juga mengenyangkan. Jadi, badan tidak mudah penat tetapi kekal aktif ketika berpuasa. Jadi, murid-murid, fikir-fikirkanlah antara 4 kumpulan tadi yang manakah sesuai untuk dijadikan amalan ketika berpuasa. Baiklah murid-murid, berdasarkan perbincangan tadi, kita bolehlah ikut kumpulan D, iaitu bersahur dengan menu sihat, iaitu fokus kepada makanan fiber dan juga protein. Yang paling penting pada waktu bersahur adalah untuk melakukan secara bersederhana. Murid-murid boleh menggunakan pinggan sihat Malaysia. Misalnya, jika ingin makan nasi juga, ambillah suku nasi, suku protein, tetapi lebihkan kepada sayur-sayuran dan buah-buahan. Tarian tersebut akan dapat mengurangkan penggunaan tenaga untuk tujuan pencernaan. Hasilnya, kita dapat menghindari rasa letih dan kelaparan ketika berpuasa. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid. Terima kasih kerana subscribe channel Jari Jemari Alia. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.